kita mula lagi dalam bicara agro. Untuk kali ini saya nak tunjuk bagaimana nak menguji keperluan air, amonia, nitrit, nitrat, pH menggunakan test kit API. Jom kita saksikan. Airlah sampel air. Kalau boleh kita ada satu nyukat lah. Kita ambil sebab kita nak guna dalam 20 ml. Kita ambil yang perlu. Okay, kita tengok keadaan air. Air cukup jernih, tapi tak semestinya keperluan air sama ada pH, amonia, nitrit, nitrat dipenuhi. Jernih disebabkan oleh filter RAS, tapi keperluan amonia semua ada bakteria bertindak atau tidak. Kita kena uji dengan test kit. Seperti yang saya beritahu tadi, untuk menguji keperluan air, amonia, nitrit, nitrat, pH, ada 4. Kita akan uji 4 menggunakan API. Yang ini saya guna API fresh water. Terpulang pada anda lah nak guna brand mana. Tapi saya pakai brand ni. Dan brand ni dia ada, kalau anda beli satu set ni agak lebih dapat murah lah. Sebab satu set, satu package. Dan juga dia ada jual satu-satu berasingan. Kita tengok dulu apa yang ada untuk test kit ni. Okey, dia akan bekalkan 4 botol. Tengok botol uji ya. Dia macam apa panggil? Menguji, dia ada penyekat dia sini. Berapa kita akan guna sebanyak 5 ml sahaja. Beserta dengan tudung. Mesti ada 4 lah. 4 tudung. Dan juga bahan-bahan dia. Okey, kita tengok satu persatu. pH ada 2 botol. Di mana pH untuk high dengan pH untuk low ataupun basic untuk berkali. Yang biru adalah untuk yang pH rendah. pH yang merah adalah pH yang tinggi. Okey. Below. Kita tengok pH. Dan kita test amonia. Juga 2 botol. Lepas ni saya akan tunjuk bagaimana nak guna nitrit. Dan akhir sekali nitrat 1 botol. Okey, ini bahan-bahan dia. Seperti sebelum ni, kita pun dah tahu apa maksud setiap perkara ni. pH memang kita nak tentukan pH. Kena ingat dalam sistem RAS ataupun sistem ternakan ikan, pH yang diperlukan adalah 6.5 hingga 85. Itu range dia lah, julat yang sesuai untuk ikan hidup dalam air. Amonia, kita kalau boleh, amonia tak nak melebihi pada 5 ppm. Kita dekat sini juga ada buku panduan. Buku panduan untuk checking color air nanti. Saya tunjuk nanti. pH seperti saya beritahu tadi, pH 6.5 hingga 8.5. Kita nak range dia daripada sini sampai ke sinilah, ke bawah ni ya. Daripada biru, hijau biru ni sehingga ke orange, sehingga sebelum purple ni. Itu pH. Untuk amonia, sebelum hijau pekat bawah sekali ni ataupun 4 ppm. Kita kalau boleh jangan lebih pada 5 ppm. Nitrit, sebab kalau ada setengah orang kata amonia ni 0.5. 0.5 the best amonia dalam air keperluan ikan, tapi jangan melebihi daripada 5 ppm. Sebab kadang-kadang amonia ni berubah disebabkan oleh faktor-faktor lain lah. Faktor bakteria tak stabil ataupun bakteria sedang berkembang, dan juga rembesan najis oleh ikan. Mungkin kita test pagi 0.5, mungkin test petang mungkin berbeza, mungkin rembesan dan bakteria tu tak sempat nak mengurai dengan lebih baik lah, dengan sempurna. Cuma biasanya dalam skala 2 ppm boleh diterima, tapi jangan melebihi 5 ppm lah. Tapi seeloknya kita nak 0 hingga 0.5 ppm. Itu the best. Okay, nitrit kita kalau boleh kita nak dalam bacaan yang paling rendah lah. Sebab nitrit adalah proses penguraian daripada amonia ditukar kepada nitrit. Kalau bakteria yang baik berfungsi,
dia akan mentukarkan yang ini. Kita pun kalau dijangka, kalau ikut sebenarnya optimum dia bawah daripada 0.25 lah. Tapi kadang-kadang dia akan pergi pada spike kepada 0.5, satu berubah balik pada 0.25. Nitrat inilah penguraian terakhir daripada nitrit oleh bakteria menjadi nitrat. Nitrat yang ini biasanya dia akan bawah 10, bawah 10, lebih 10, dia ke bawah lah. Orange pekat ke bawah. Jadi penukaran ni, nitrat ni adalah satu baja lah, mengandungi nitrogen tinggi untuk keperluan tanaman. Yang inilah banyak sistem aquaponik dia menekankan kepada nitrat yang lebih tinggi, 20 ppm ke atas. Tapi dalam keperluan air ikan kita, biasanya kita pun tak nak tinggi nitrat. Kalau tinggi nitrat, kita kena stabilkan jugalah nitrat ni. Biasa kita dapat 10-20 tu okey, tapi jangan melebihi 20 ppm. Kalau 20 ppm tu, anda dah boleh drip air tanaman anda kepada sistem tanaman anda sebagai aquaponik. Okey, itu bacaan dia. Okey, kita akan mula. Biasanya saya akan mula berdasarkan kita tengok range di sini. Kita akan mula dengan pH, amonia, nitrit dan nitrat. Kita letak tepi dulu. Kita akan ambil pH. Tapi pH ini saya akan mulakan dengan pH yang rendah. Sebab kalau dapat yang rendah dah stabil, kita takkan test yang tinggi. Tapi kalau yang ini melebihi pada nilai julat kita ni, kita tengok biru terlebih, kita kena test pH yang tinggi, range tinggi. Baru kita tengok adakah dia kembali kepada range ni. Okey, air kita nak 6.5, 5 ml sahaja. Tak ada ini pun tak apa, celup je lah. Tapi yang ini sebab kita buat rakaman, saya menggunakan pipet lah. Okey, 5 ppm. Kita akan masuk pH untuk yang biru, isolation 3 titik. Okey, tutup. Kita goncang dia. Goncang dia kalau ikut manual 1 minit. Menggunakan ini adalah rakaman video, kita tak boleh nak buat 1 minit sebab kita nak buat ujian test lain. Okey, kita letak situ. Nanti kita bandingkan carta tadi. Dan kita test amonia. Amonia ada 2 botol tadi seperti saya beritahu, dan dia ada label botol 1, botol 2. Jadi kita kena titis botol 1 dulu, baru kita titis botol 2. Kita tengok botol 1 dia nak 8 titik, 8 titis. Botol 2 pun 8 titis. Okey. Simpan air. Sampel air. Ini macam uji kaji di makmal lah. Tapi kita yang ini uji kaji di rumah. Mana-mana pun kita boleh buat. Ya. 8 lah. Sebab kalau kadang-kadang kita lama tak pakai, kita shake dulu lah. Kita shake dulu sekejap. Tak perlu shake kuat lah. Kita sekadar sikit lah. Tapi kalau kita seminggu-seminggu kita pakai, kita sikit-sikit je. 8 lah. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Okey. Kita masuk pula botol 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Kita tutup Sama juga. Kita ulang ni selama 1 minit.
supaya dia sebati. Okey, kita letak situ. Okey, yang ketiga kita akan titis nitrit. Okey, 5 ml, 5 titis. Okey, nak buka ni, lupa nak beritahu. Nak buka ni, sebab dia kalau bunyi macam tu dia tak boleh buka, jadi kena tekan dulu. Tekan. Sambil-sambil tekan tu anda pusing. Ha? 5. Okey. Sama juga. 1 minit. Okey, ini adalah nitrit dan akhir sekali adalah nitrat. ml. Ingat nitrat ada 2 botol, botol 1, botol 2. Titis botol 1 10 titis. Okey, kita masukkan 10 ha. Okey. Kita masukkan botol 2. Dengar tu, bila macam ni tak boleh buka, jadi kena tekan, pusing. 10 titis sama 10 titis. Okey. Okey, ini adalah nitrat. Okey, kita buat perbandingan. Perbandingan color. Anda boleh juga baca manual ni. Manual ni ada tulis, dah diberi penerangan apa itu pH, tip dia, amonia, nitrit dan juga nitrat. Jadi kita boleh tahu untuk apa itu dan sebagainya. Mengenai banyak bahasa. English, bahasa Melayu pun ada. Bahasa Melayu tak ada. English, Chinese dan bahasa no comment lah, negara mana. Saya pun tak kerti nak baca. Okey. Kita buat perbandingan. Sebab kalau ikut menu, kita kena tunggu 5 minit. 5 minit baru kita dapat accurate lah. Accurate bacaan. Okey, saya nak tunjuk kat mana ni saya baca. Kita kena tunggu 5 minutes. Okey. Okey, boleh nampak. Ya, kita tunggu 5 minit. Cuma ini rakaman video. Kita tak boleh tunggu lama. Nanti rakaman kita akan jadi panjang. Cuma yang ini, kalau lihat ni, ini pun dah cukup lama tadi. Amonia. Okey. Kita perhati kepada yang mula adalah pH.
pH kalau di segi sudut mata saya ni, dia nak menghala kepada 6.4 kepada 6.6. Ya, 6.4 kepada 6.6. Dia hijau, dia tidak kuning sangat. Kalau ikut skala dia kuning yang 6.0. Tapi kalau ikut skala ini 6.4 sebab dia ada dia ada kehijauan, kuning kehijauan. Jadi skala dia ni nak pergi kepada 6.4 kepada 6.6. Jadi yang ini pH ini kalau kita ada pH digital lebih tepat lah kita tengok. Cuma kita nak range saja. Jadi kita boleh katakan ini di antara 6.4 ke 6.6. Tapi dia banyak menjurus ke 6.4. pH kita kalau ikut kestabilan pH yang dikenakan 6.5. Tapi yang ini di antara 6.4 6.6. Okay. Yang pertama, keperluan kita dipatuhi untuk pH. Jadi kita tak perlu suka lagi pH range, height range. Kita tengok kepada amonia. Amonia kita nak kalau boleh kurang daripada jangan melebihi 5 ppm atau di chart ni 4 ppm, tapi seeloknya 0.5 ke bawah. 0 hingga 0.5 ke bawah. Okay, kalau ikut range saya sekarang ni, pandangan mata saya, mata kasar saya ni, sebab mata saya ni betul lah pandangan mata saya di antara 0.25 hingga 5 ppm. 0.5 ppm. Tapi dia nak menjurus kepada 0.25 ppm. Nampak? Kadang-kadang di rakaman, di video tak sama dengan pandangan masa sebenar. Betul? Okey, amonia dipatuhi. Wah, kita ada selingan dah. Sebab ni rakaman di luar rumah saya. Okey, kita tengok nitrat. Nitrit. Kalau ikut pandangan mata saya ni, nitritnya sebab dia memang menghala warna biru, memang 0 ppm. Sebab nitrit kita tak nak kita nak 0.25 0 hingga 0.25. Jadi kita dapat sekarang nitrit kita adalah 0. Alhamdulillah. Keperluan kita dipatuhi nombor 3. Okey, kita tengok keperluan nombor 4 iaitu nitrat. Nitrat kalau ikut pandangan mata saya ni nak pergi kuning ke kuning orange. Ke jingga tapi tidak jingga. Jadi di antara 0 hingga 5 ppm. 0 hingga 5 ppm. Okey lah. Sebab kita tak nak melebihi 10 ppm. Sebab kita bukan nak buat aquaponik yang ni. Set yang ini saya tak nak buat aquaponik. Tapi kalau saya nak buat aquaponik, saya kena pastikan dia melebihi 20 ppm. Barulah nitrogen dilengkapi. Okey. Dan kalau kita buat aquaponik, kalau tak dipatuhi yang nitrat di sini, kita terpaksa menggunakan baja folia lah untuk top up dalam kita punya pembajaan. Cuma kita guna sebagai folia. Okey. Nampaknya keseluruhan carta kita dengan apa yang kita test uji menggunakan sampel air RAS untuk tanakan ikan yang sedang berumur 5 bulan. 5 bulan lah. Saiz di antara 6 inci hingga 8 inci sekarang ni. Umur ikan dalam tangki 5 bulan. Tak termasuk dengan anak ikan. Saya rasa anak ikan tu umur sebulan. Kalau ikut ikan ni umur ikan sebenarnya adalah 8 bulan lah. 8 bulan. 5+1 6. Minta maaf. Jadi 6 bulan. Cuma dalam tangki saya dah 5 bulan. Dengan sistem keperluan air begini menunjukkan bahawa keperluan air dilengkapi dengan sempurna. Bakteria berfungsi dengan sempurna. Kadar oksigen dimasukkan dengan sempurna sebab saya menggunakan pam oksigen yang kuat iaitu 100 liter per minit. Semua bahan-bahan ni saya ada letak pada keterangan. Anda boleh rujuk pada keterangan description. Bahan-bahan apa yang saya pakai untuk merendahkan amonia, menstabilkan pH
dan juga bagaimana nak memberi oksigen yang banyak kepada tangki kita, dan juga kepada biofilter, terutama sekali pada biofilter. Pelbagai bahan saya letak dekat biofilter. Yang terakhir kini saya letak probiotik berbentuk kapsul. Anda boleh rujuk kepada rakaman atau video sebelum ni. Saya dah buat setiap bahan-bahan tersebut, saya adalah videokan. Anda boleh rujuk penggunaan bahan-bahan tersebut. Anda boleh tengok bahan tersebut pada keterangan description. Okey. Jadi alhamdulillah, dari segi rumusannya, keperluan air yang saya dalam sistem ternakan RAS saya yang ini, untuk lebih kurang 700 lebih gallon air ni, 700 lebih liter air ataupun 300 gallon air dipenuhi, bateria berfungsi dengan baik. Sebab bateria yang penting nak menguraikan amonia kepada nitrit dan nitrat. Amonia, bateria adalah mainkan peranan penting. Tapi kalau bateria pun kita masuk dengan banyak dan sempurna, keperluan lain tak dipatuhi, seperti air tak bergerak, oksigen tak ada yang banyak, dan juga sistem penapis kita jarang-jarang kita nak selenggara. Sebab yang ini sistem selenggara saya buat SOP saya seminggu sekali lah. Saya akan cuci tong biofilter. Tong biofilter, mechanical filter, tong pertama saya akan cuci tong filter pertama sahaja setiap minggu. Itu tak boleh terlepas daripada SOP. Kena letak dekat SOP kita. SOP-nya adalah selenggara tong pertama, mechanical filter, cuci seminggu sekali. Itu SOP saya lah. Terpulang pada anda nak letak SOP bagaimana. Itu saya punya SOP supaya kita mendapat keperluan kita agak stabil, aliran air lancar pergerakan dia, dan pergerakan air berulang-alik ni, tangki utama ke sistem filter bergerak secara 4 hingga 5 kali sejam. Kalau 24 jam tu maksudnya pertukaran isi pada air tangki besar ni, tangki utama, berlaku dengan kerap lah. Jadi itulah berlaku. Bila pergerakan air yang stabil banyak, jadi bateria pun boleh berfungsi. Amonia dapat ditukar dengan lebih kerap lah, dapat diuraikan lebih kerap untuk menukarkan kepada bentuk nitrit dan nitrat. Okey. Jadi ada sebarang pertanyaan, sila tanya di ruangan komen. Kalau saya ucap terima kasih lah pada ramai yang menyokong channel saya ni. Saya mohon kepada anda yang belum subscribe channel saya ni, supaya pelbagai lagi ilmu-ilmu untuk sama ada sistem ternakan ataupun ternakan ikan ataupun sistem hidroponik yang ke atas. Yang ini saya tak bersambung sebab saya nak menggunakan ruang. Di rumah saya sudah kekurangan ruang. Di atas adalah hidroponik, di bawah adalah sistem ternak ikan. Cuma dekat sistem aquaponik saya pada sistem yang lain lah. Sebab aquaponik saya menggunakan ikan induk, bukan ikan kecil. Sebab ada sebab tentu. Iaitu kena tunggu video aquaponik. Cuma yang ini kita fokus pada sistem ternakan ikan. Di atas penggunaan ruangan untuk sistem RAS. Yang ini saya buat SOP saya untuk ternakan ikan di rumah menggunakan 300 gallon air, sama ada 2 tangki ataupun 1 tangki. Inilah SOP je. Inilah keperluan yang diperolehi, yang kita memang kita nak sangat keperluan ini dipatuhi, selain daripada keperluan-keperluan lain dalam sistem RAS ataupun sistem air. Yang kena tahu ialah kadar oksigen dan juga suhu air. Kadar oksigen melebihi daripada 4 ppm, terbaik 10 ppm. Cuma nak sukat kadar oksigen, ini yang susah sikit, sebab nak sukat menggunakan alat yang bukan paling mahal, alatnya adalah yang mahal. Kalau komersial memang kena ada lah. Macam kita di rumah ni kita melihat pada ikan, sifat ikan. Okey. Yang kedua tadi, kadar oksigen, yang itu adalah suhu 25 hingga 30 darjah Celsius, supaya ikan tidak ada mati, tidak stres dan sebagainya. Dan bila semua ni dilengkapi, ikan sempurna, keperluan sempurna, ikan aktif, pertumbuhan dengan baik, tidak terbantut, tidak stres. Okey, kita ketemu lagi dalam Bicara Agro pada video-video akan datang. Jumpa lagi. Terima kasih.